Okey, terima kasih kerana terus bersama saya dalam You Wartawan. Kita masih membincangkan, merelevankan subjek sastra. Jadi kalau kita nak bergerak pantas untuk menjadi sebuah negara maju, dan banyak pandangan-pandangan sekarang telah diberikan oleh pihak pimpinan negara, misalnya kita nak mengubah konsep pendidikan secara holistik, kita tidak hanya menumpukan kepada result oriented atau keputusan peperiksaan sahaja. Kita mahukan mengeluarkan modal insan yang mempunyai jati diri, yang mampu membuat pemikiran yang lebih maju ke depan. Itu antara cabaran-cabaran industri pendidikan ataupun bidang pendidikan hari ini. Jadi inilah peluang terbaik saya rasa apabila pimpinan politik mempunyai iltizam baru untuk melihat modal insan kita mempunyai kepimpinan macam tu, mempunyai skill-skill yang begitu. Jadi apa yang kita boleh ambil peluang ni pada subjek sastra? Saya fikir perubahan paradigma itu satu perkara yang sangat dialu-alukan lah. Memang kita sudah tunggu untuk sekian lama. Saya fikir beberapa perkara harus dilakukan. Satu, sistem penilaian sekolah kena diubah. Jangan terlalu berasaskan ujian kertas dan pensel. Mesti ada sebahagian daripada markahnya itu berdasarkan persembahan pelajar. Kalau kita ajar teater, biar mereka persembahkan. Prosesnya lama itu daripada mula perancangannya, latihannya hingga persembahan. Bukan soal kualiti. Yang penting di sini ialah soal penglibatan, soal kerjasama, dedikasi, komitmen. Memang mereka bukan ahli teater, tetapi setidak-tidaknya mereka minat dan faham teater itu apa, menguruskannya bukan senang. Jadi kalau mereka menonton teater, mereka jadi penonton yang baik. Kan? Itu satu hal yang sangat penting. Sistem penilaian itu mesti sedikit berubah. Kedua, saya fikir gurunya mesti dipilih betul-betul. Contohnya sekarang Institut Pendidikan Guru tidak ada IPG, tidak ada kursus khas untuk mengajar guru, melahirkan guru sastra Melayu. Jadi kalau ada kesusahan Melayu pun hanya di pinggir sebagai barangkali elektif atau diperkenalkan dalam komponen satu mata pelajaran atau kursus bahasa Melayu. Sebahagian daripadanya ada sastra Melayu. Saya fikir ini sama sekali tidak mencukupi, sebab sastra itulah yang menggambarkan masyarakat Malaysia. Okey, di talian sekarang saudara Samsudin Osman, pensyarah Fakulti Bahasa dan Kemanusiaan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Cik Samsudin. Ya, Assalamualaikum. Cik Samsudin, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman bagaimana jika iltizam politik dah ada sekarang untuk melihat modal insan atau para pelajar kita mempunyai skill-skill baru selain daripada keputusan peperiksaan yang cemerlang sahaja. Mungkin adakah kita punya tenaga pendidik kita, penyelidik-penyelidik kita dalam bidang sastra ni sudah bersedia untuk memberi input-input baru untuk menjenamakan semula subjek sastra di sistem pendidikan kita sekarang? Okey, terima kasih. Okey, saya amat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Osman Baki tadi. Okey, maknanya Dr. Osman bercakap tentang satu sistem. Okey, sistem itu perlu dilihat semula, dan saya tak nak sentuh tentang sistem, tapi saya nak bercakap tentang bagaimana elemen teks itu. Okey, jadi kalau bercakap tentang elemen teks sastra pula, kita harus melihat bahawa sasaran kita ialah pelajar. Jadi dalam konteks pelajar ini, sastra itu mesti akhirnya berfokus kepada perubahan modal insan. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah kita lihat bahawa teks itu tadi telah menyebabkan atau pemilihan teks hari ini tidak sesuai dengan sasaran kita. Mungkin teks yang terlalu tinggi sehingga akhirnya proses pemikiran pelajar itu tadi tidak sampai. Jadi ini menyebabkan tadi ialah proses-proses untuk membentuk modal insan dalam konteks sastra itu terganggu. Okey, tadi kalau Dr. Roslan telah menyatakan bahawa sistem yang wujud hari ini ialah melibatkan tidak ada satu program pendidikan yang sempurna untuk guru sastra, maka guru sastra yang lemah itu gagal untuk mendalami, akhirnya mengubah dan seterusnya memindahkan pemikiran itu ke dalam diri pelajar. Jadi dua-dua harus seiring di antara sistem dan teks. Jadi mungkin kita boleh memberi pendekatan yang peringkat short term, medium term ataupun jangka panjang untuk kita mengubah cara melatih guru-guru kita, terutamanya mereka yang memilih subjek sastra sebagai mata pelajaran yang mereka inginkan. Jadi apakah elemen-elemen yang baru yang perlu diterapkan supaya apa yang kita akan beri pada anak-anak pelajar kita ini standing apa yang mereka dapat, terutamanya pengalaman-pengalaman yang mereka ceburi di peringkat antarabangsa di universiti luar negara misalnya, mungkin kita boleh masukkan dalam acuan kita misalnya. Okey, saya rasa mungkin nanti kita boleh meminta supaya Dr. Roslan menyatakan pengalaman atau memberikan pengalaman ketika menerima sistem pendidikan di Barat. Bagaimana elemen pemumpukan dan penyemaian benih proses
pengajaran sastra itu harus bermula di peringkat rendah. Jadi hari ini kita melihat bahawa ada satu-satu batas yang memisahkan ataupun doktrin memisahkan sastra ini hanya untuk satu jurang usia yang dewasa. Jadi ini tidak berlaku di Barat. Di Barat, sistem pendidikan telah bermula daripada sekolah rendah lagi. Dengan lagu kanak-kanaknya, dengan sistem pampet ataupun bonekanya. Tetapi kenapa hal ini tidak berlaku di negara kita? Jadi kalau sekiranya proses ini boleh dilaksanakan, dan saya rasa program yang ada sebelum ini pun sebenarnya telah berjaya. Tetapi apabila sistem memisahkan satu jurang antara sastra dan bahasa itu, maka banyak sistem pendidikan sastra itu seperti dibunuh. Jadi saya rasa mungkin nanti Dr. Roslan boleh beri terima kasih Encik Samsudin. Terima kasih. Kita lihat pengalaman sekolah-sekolah yang berjaya di negara kita lah. Tak payahlah kita lihat di luar sana. Kalau sekolah-sekolah misalnya Victoria Institution, sekolah Combon Bukit Nenas, sekolah MCKK ataupun Kolej Tengku Kursiah dan sebagainya, mereka mempunyai tradisi, mereka mempunyai budaya mengangkat kurikulum atau sifat-sifat subjek-subjek sastra ini diberi penumpuan skill kepada semua pelajar. Tapi tak semuanya. Iyalah, maksudnya semuanya. Mungkin kenapa sekolah-sekolah lain tak mampu membuat demikian. Tapi kalau kita lihat dari segi sastra itu, sekolah-sekolah seperti Convent, sekolah St. John barangkali, Penang Free, kategori itu menghayati sastra Inggeris. Tetapi kalau sekolah asrama penuh, bagi saya, pengalaman saya lah, dia lebih kepada aktiviti sains, sukan dan yang co-akademik itu perbahasan dan sebagainya. Tetapi berbalik kepada soal sastra ini, kalau kita letakkan sastra itu dalam satu platform yang sesuai, maka dipromosi, diadakan pertandingan menulisnya, menggayakannya, lakonannya. Bukan berbahas tidak bagus. Berbahas sangat bagus, satu benda yang sangat penting. Satu bahagian saja. Tapi pembahas yang bagus untuk jadi nanti bila bekerja jadi negotiator yang bagus, marketeer yang bagus, memerlukan peribadi tertentu, keyakinan boleh terbina dengan teater pada peringkat kecil lagi, komunikasi dan teater. Untuk keluar di halayak ramai bukan satu kali. Nak bercakap di sini pun setelah dewasa pun kita barangkali menggeletar. Saya pun dah lama tak keluar pun rasa gerun juga. Jadi apa yang kita boleh fikirkan sekarang supaya orang di luar sana boleh melihat bahawa pasaran kerja ataupun orang-orang yang keluar daripada aliran sastra ni mampu menyumbang dan mampu berdiri sama tinggi kepada mereka-mereka yang ada daripada aliran sains. Kalau kita lihat orang-orang berjaya dalam dunia lah, baik dalam bidang apapun, kebanyakannya bukan orang sains tulen. Sebab orang sains tulen berjaya dalam bidangnya dalam dimensi yang khusus. Tapi orang-orang yang sastra dan yang separuh sastra itu, yang menjurus dalam bidang accountancy, economics, yang social science, bahagian itu, boleh menjadi orang sains, memahami prinsip sains itu dengan baik, dan pada masa yang sama mereka juga memahami dan menghayati prinsip-prinsip social science, kemanusiaan itu, dan mereka lebih mudah saya fikir untuk berkembang dan maju dalam kerjaya masing-masing, sebab bukan saja mereka menguasai sistem, tapi mereka menguasai manusia di sekelilingnya, bagaimana dia sendiri harus berurusan dengan mereka. Itu penting sebab masyarakat itu ada macam-macam ahlinya. Jadi kalau dalam sastra itu, kalau daripada awal diperkenalkan, sastra itu ialah hubungan manusia dengan manusia. Manusia yang baik dengan yang baik, manusia yang baik dengan yang kurang baik, dan sebagainya. Manusia dengan alam, tebang pokok, rosakkan sungai. Itu hakikat. Manusia dengan peristiwa, peristiwa sedih, peristiwa buruk, peristiwa yang menyakitkan hati. Itu semua realiti kehidupan, hanya terkandung dalam sastra. Terima kasih Encik Dr. Roslan Baki daripada Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Banyak lagi kita nak berkongsi pengalaman dan juga pandangan bersama, tapi masa tidak mengizinkan. Itu sahaja masa yang kita ada. Anda boleh hantarkan pandangan anda ke youwartawan.blogspot.com, dan juga anda boleh sertai komuniti YouWartawan di www.facebook.com dan cari YouWartawan. Untuk itu sekian sahaja yang kita ada. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.